Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama saya di rancangan Serambi Ilmu Online dengan pengajian kitab atau ilmu tasawuf, iaitu menggunakan kitab Hidayatus Salikin karangan Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan meneruskan pengajian Hidayatus Salikin pada bab yang ketujuh, pada menyatakan adab bersahabat, iaitu tentang masuk bahagian yang ketiga atau adab ketiga, iaitu adab ketika kita, iaitu apa? Iaitu berdamping atau berkawan atau menjadikan taulan. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kita masuk muka surat 350. Kata mu'allif, ketiga. Ketiga. Jadi adab yang ketiga untuk seseorang dijadikan taulan kepada kita, kata-kata mu'allif, ketiga, orang yang soleh. Jadi orang yang akan kita jadikan sahabat, yang akan kita jadikan taulan ini, sebaiknya adalah orang yang soleh. Maka jangan engkau bertaulan orang yang fasik. Jadi diingatkan kepada kita semua, sebaiknya kita menjauhi daripada bertaulan dengan orang yang fasik. Padahal mengekalkan ia atas dosa yang besar atau yang kecil. Yang dimaksud dengan fasik itu adalah orang yang mengekalkan atau berbuat perkara yang dosa. Iaitu dan merasa bahawa tak apa dia buat dosa, walaupun dia tahu itu dosa. Dia mengiktiraf itu dosa, tapi dia tidak merasa dosa ini adalah suatu perkara yang wajib untuk dijauhi, atau dia tidak merasa, dia tak begitu kisah dengan perkara tersebut dan dia masih melakukan dosa tersebut. Dalam erti istimrar. Istimrar ini kekal melakukan dosa tersebut. Ini yang dipanggil dengan golongan yang fasik. Dosa yang mana tuan-tuan dan puan-puan? Sama ada dosa itu dosa yang kecil maupun yang dosa yang besar. Contoh dia, pada hari ini mungkin ada di kalangan umat Islam yang terlalu hidup di dalam hidup kemodenan, merasa bahawa dengan ia minum khamar misalnya, yang jelas-jelas adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi kerana dia sudah selalu minum khamar ini, maka dia merasa walaupun ia haram, tak apalah, aku bukan soleh sangat, dia tetap melakukannya. Maka perkara ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dan dia kekal melakukannya, dosa besar, maka orang tersebut dipanggil sebagai orang yang fasik. Termasuk lagi orang yang fasik, perkara dosa kecil yang walaupun kecil tapi ia tahu akan dosa tersebut, ia meremehkan, tidak merasa perkara tersebut perkara yang membahayakan dirinya, atau menganggap bahawa perkara dosa kecil ini pun boleh untuk dia lakukan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kerana alasan yang diberikan oleh mu'alif tadi, kerana seorang yang takut akan Allah Azza wa Jalla itu tiada ia mengekalkan atas dosa besar dan dosa kecil. Perlu diingatkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, perkara-perkara dosa sama ada
besar atau kecil, bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang takwa? Orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak akan kekal atau mengekalkan melakukan dosa yang besar atau dosa yang kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Ia tidak akan berbuat seperti itu. Dia justru akan berusaha untuk memastikan kalau ada dosa yang ia perbuat, dia langsung ingin cepat-cepat bertaubat dan dia menyesali perbuatannya dan dia bertaubat dan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Inilah orang yang bertakwa. Kerana kita tahu setiap manusia ini selain para nabi dan rasulnya, maka mereka tidak maksum. Harus lagi mereka melakukan dosa besar. Maksud harus iaitu mungkin atau boleh terjadi kepada mereka, boleh menimpa ke atas mereka dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bagi orang yang bertakwa, mereka tidak mahu kekal dalam dosa besar maupun dosa kecil. Mereka bertaubat dan ingin melakukan hanya perkara yang baik. Jadi contohnya ketika mereka terbuat dosa kecil, misalnya melakukan ghibah mungkin, atau terkata perkata yang buruk, contohnya telah mengeluarkan kata-kata yang keji misalnya, dia terus bertaubat, astagfirullah, aku tidak sepatutnya melakukan perkara tersebut. Ini adalah perkara yang diharamkan. Ini adalah perkara dosa. Nauzubillah min zalik. Dia bertaubat, tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun dosa yang besar. Dia terbuat, nauzubillah min zalik, dia khilaf dan dia bertaubat, dia akan solat, dia akan tahajud, dia akan solat taubat, dia akan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesali segala dosa yang dia lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Penyesalan dan tidak akan kembali melakukan dosa tersebut. Ini adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu kata-kata muallif rahimahullahu taala, lalu dia kata, maka bersama dengan orang yang gemar akan dunia itu menambah ia gemar akan dunia. Kalaulah ia bersama dengan orang yang gemar akan dunia, itu menambah ia gemar akan dunia. Jadi kalau dia bersama dengan orang yang suka dengan dunia, maka dia akan tambahlah suka dengan dunia. Kalau orang tersebut mendekati dengan orang yang tidak suka dengan dunia, orang yang lebih suka akhirat, maka dia akan lebih suka dengan orang yang akhirat. Maka dalam hal ini, orang yang fasik adalah orang yang suka dengan orang yang menyukai urusan duniawi. Jadi orang fasik ni ibarat hari inilah, orang yang solap duit, rasuah, dengan menipunya, mencuri dia orang. Walaupun sekarang dah tak zamannya orang pickpocket, tak zamannya orang pecah rumah, walaupun masih ada, na'udzubillah min zalik. Tapi sekarang orang boleh curi dengan hanya telefon saja. Macam ni, Macau scammers ni, dia boleh Macau scam ni, dia telefon, bayangkan telefon kepada perempuan yang tua, sampai pergi ke bank, keluarkan duit daripada tabung haji, kononnya nak selamatkan diri daripada dicuri duit. Kononnya mahkamah nak datanglah dan lain-lain. Ini polis ni yang cakap. Polis ni macam-macam lah dia buat, berlakon je. Macam ya je. Takut duit hilang. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Sekali betul-betul hilang. Bukan sedikit. Berjuta-juta jumlah duit yang telah disolap oleh pencuri-pencuri ini. Scammers ini. Belum lagi yang rasuah. Belum lagi Macau scam ini pun boleh rasuah. Ini yang bahayanya kita dengan perkara yang dosa ini. Orang yang fasik, dia berasa tak apa. It's okay. Walaupun kekayaan yang dia ada, istana yang dia ada, kereta mahal yang dia ada, itu hasil daripada tipu orang, pun bagi dia tak apa. No problemo. Ini dia tidak merasa takut sama sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana dia orang yang fasik, dia orang yang gemar akan dunia, dan ia mengapa bersama dengan orang yang lebih menambahkan keduniaan. Dan ini yang bahaya di sisi kita, iman kita, amal ibadat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sangat gemar akan dunia itu asal segala kejahatan. Kerana apa? Orang yang gemar akan dunia ini, inilah yang membuat orang itu menghalalkan apapun cara
demi mendapatkan kesejahteraan di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tidak mau melihat urusan akhirat. Mereka tidak peduli dengan urusan akhirat. Yang mereka mahu adalah hanya habuan duniawi. Hanya habuan duniawi, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Sebab itu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin," yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya, dengan maksudnya kasih akan dunia itu kepala atau asal kepala segala kejahatan dan kesalahan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apakah yang dimaksud dengan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin? Berarti apabila orang mencintai dunia, maka dia berbuatlah kesalahan-kesalahan yang banyak. Maka kesalahan itu terus terjadi, dosa itu terus berlaku, dan ini kerana dia suka dunia. Misalnya, orang yang tidak suka dunia, dia tahu akhirat, maka dia berusaha menjauhkan dirinya daripada berbuat maksiat kerana dia takut dengan akhirat. Tapi kerana orang yang cinta dunia, dia peduli apa dengan maksiat kerana dia tak peduli akhirat. Yang penting dia hidup di dunia ini walaupun hanya sekejap 80 tahun sahaja, dia lebih baik penuh dengan hiburan, penuh dengan kesukaan, penuh dengan syahwat, penuh dengan foya-foya, penuh dengan membuka aurat, dengan mengkonsumsi perkara yang diharamkan. Ini semua mereka lakukan demi habuan duniawi semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kelima, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah engkau perbuat taulan itu orang yang benar pada segala perkataannya. Iaitu adab yang keempat, cara atau ciri-ciri orang yang patut, kelima, ciri-ciri orang yang patut untuk kita jadikan taulan, patut untuk kita jadikan sahabat kita di dalam perjuangan, orang yang patut kita jadikan kawan. Maka yang kelima, hendaklah engkau perbuat taulan itu orang yang benar pada segala perkataannya. Itu kawan yang kita nak jadikan kawan tadi, sahabat yang kita akan pegang tadi, adalah orang yang segala perkataannya itu benar. Jadi dia trustworthy. Kalau bahasa Inggeris kita panggil trustworthy. Maksud dia orang yang boleh kita percaya, kita pegang kata-kata dia. Kerana apa? Kerana yang dikatakan itu benar. Yang dikatakan itu kejujuran. Dia tidak tipu. Dia tidak solap di orang. Dia tidak merepek. Tapi dia kata dengan kataan yang benar pada segala perkataannya itu. Maka jangan engkau bertaulan dengan orang yang banyak berdusta. Jadi contohnya, boleh tak buat ni? Dia kata boleh, dan dia buat betul-betul. Kalau kita dengan kawan, dia cerita, engkau dari mana? Saya dari ini. Memang betul-betul dia dari situ. Dia kata, okey, kita pergi ni boleh? Boleh. Dia memang datang, dia pergi. Apa yang dia kata, dia buat. Semuanya dia turuti, dia lakukan. Dan dia berkata benar. Dia tidak dusta, dia tidak tipu sama sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan kita berkawan dengan orang yang banyak dusta. Kita berkawan dengan orang yang jujur, orang yang benar, orang yang tulus, orang yang ikhlas, dan orang yang siddiq. Ini tidak menipu. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat jujur dan benar. Setiap kata-katanya, setiap perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam itu sesuai ucapan dan perbuatannya. Jadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya pada waktu sebelum mendeklar sebagai seorang nabi, dia dah khabar, dia tanya kepada orang Makkah. Dia kata kepada, wahai ahlal Makkah, aku nak khabar ni. Sekarang kalau aku nak kata ada musuh datang ni, kira-kira kau percaya ke tak? Kau tidak pernah dusta ya Muhammad. Kau tak pernah dusta. Engkau itu adalah sadiqul amin. Orang yang benar lagi dipercaya. Tak mungkin Nabi Muhammad ni mendusta. Tak mungkin waktu itu Muhammad lah. Mereka tak kenal lagi. Tak tahu Muhammad ini adalah Nabi. Dia kata, kami percaya ya Muhammad, kau tidak pernah dusta. Engkau orang yang benar. Apa yang kau kata itu benar. Sekali, okey. Kalau kau kata macam tu, aku nak khabar ni. Bahawa telah datang kepadaku Jibril yang menyampaikan wahyu kepadaku. Dan aku telah dilantik
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasulmu, engkau kena beriman dengan aku. Ketika itu justru mereka enggan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang sangat dipercayai, sangat benar di sisi orang kafir Mekah, berubah menjadi pendusta, tukang sihir. Semua tuduhan dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang percaya dengan Nabi Muhammad, orang yang benar-benar beriman, maka mereka justru pegang kepada Islam. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Baik, sekarang kita teruskan, iaitu orang yang kita jadikan taulan adalah orang yang benar. Jadi kita pun kenalah jadi orang yang benar, jangan menipu, kena cakap benar. Benar ni, cakap yang betul. Maka jangan engkau bertaulan dengan orang yang banyak berdusta. Jadi jangan engkau bertaulan dengan orang yang banyak berdusta, banyak menipu, kerana orang yang banyak berdusta itu tiada dapat dipercayakan agamanya dan dunianya. Orang yang banyak dusta ni agama dia tak boleh pegang, dunia dia pun tak boleh pegang sebab dia banyak menipu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita kena jaga-jaga diri kita, hati-hati. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai orang kita ini, orang yang berdusta, orang yang banyak berdusta itu tiada dapat dipercayakan agamanya dan dunianya. Urusan agama, dia kata, ni tapi munafik. Auzubillah min zalik. Urusan dunianya, dia kata boleh tapi tak boleh. Curi, dia kata tak curi tapi dia curi. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini masya-Allah kita dimusibahkan dengan penyakit bahawa umat Islam kan tak takut dah. Nak rasuah pun dah tak takut dah. Tak merasa malu ke. Al-haya tu dah tak ada. Curi duit orang boleh pula, tak ada, tak takut lah. Ini yang bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ingat dulu waktu zaman dulu di Indonesia lah. Bila kita nak urus apa-apa administration misalnya dulu memang kena bagi duit kopi. Kalau tidak nanti dipersulit mas. Dipersulit tu dijadikan susah birokrasinya mas. Jadi ini kena bagi. Rasuah. Akhirnya kalau orang tak bagi rasuah, tak jalan dah fight. Na'udzubillahi min zalik. Jadi benda yang diharamkan dah jadi customary. Dah tak malu dah. Rasuah menjadi suatu budaya yang sudah tidak malu. Jangan sampai perkara ini berlaku kepada kita semua hadirin wal hadirat. Tapi Indonesia tu dah banyak perbetulan dah. Dah banyak benda yang mereka rubah untuk memastikan tidak ada lagi rasuah. Itu pun walaupun mungkin masih ada. Ini dia tuan-tuan puan-puan. Jangan sampai perkara ini berlaku kepada kita hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan yang demikian itu membawa kepada membinasakan akan agama. Jadi banyak berdusta ini justru akan membinasakan agama hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi mu'alif nak ingatkan kita, orang yang banyak berdusta ini justru akan membinasakan agama kita, membinasakan diri kita dan amalan kita dan agama kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berpeganglah pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in samma wa salla. Man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Yang bermaksud 3 perkara. Barang siapa ada sesuatu daripadanya itu, maka ia itu munafik. Dan walaupun atau jikalau puasa ia dan solat ia sekalipun. Jadi tak kisah dia puasa ke, dia solat sekalipun, kalau dia ada 3 daripada perkara ini, maka dia ini adalah munafik. Dianggap sebagai munafik. Walaupun dia solat, walaupun dia berpuasa. Pertama, man idza haddatha kadzaba. Seorang yang apabila bercerita nescaya ia berdusta. Bila dia cerita, dia tipu. Ini bahaya.
Bila dia cakap je kau jangan dengar lah cakap-cakap dia. Dia banyak bohong. Itu contoh dia. Zaman sekarang ni bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Kita jalan-jalan, contoh dia nak naik kereta api ke, duduk dekat naik kapal terbang, duduk sebelah orang. Oh, how are you? Oh, you are ni bagus, you know. Kita kena ni, jadi kawan baik. Minta nombor telefon saya macam dekat sekolah agama ni. Ni dah kawan baik. Sekali jalan transit, pergi mana? Sama ke apa ke? Ambil nombor kita, lepas tu dia pun dah tahu saya ada proposal. Alah, kau takkan tak percaya. Kita kan saya dah berjalan safar bersama. Ya betul. Ni boleh tolong tak? Ni ada kesian ni. Madrasah ni sakit ni, kesian ni. Madrasah ni. Okey, berapa nak ni? Dia tak banyak, dia kutu 100,000. Datuk ada berapa, Datuk? Okeylah, saya boleh tolonglah 50,000. 50,000 boleh tu, Datuk. 50,000. Tak masuk ke madrasah, masuk poket caw. Kan? Kalau di negara-negara ketiga cakap-cakap baik semua ni, jadi kita pun relax, tak jaga dah, tak securekan diri kita sebab kita ingat dia tu baik. Sekali tangan cucuk pickpocket, dan pun caw pergi. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Ini idza haddasa kadzaba. Bukan hanya itu, boleh lebih dari itu tuan-tuan dan puan-puan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kedua, seorang yang apabila ia berjanji, nescaya menyalahi akan janjinya itu. Bila dia berjanji, dia menyalahi janjinya. Maksud dia, dia jadi wallahi nanti saya buat ni lah. Sekali tak buat. Ini. Contoh dia, cikgu marah dia. Kenapa tak buat homework, cikgu? Sorry cikgu, ni. Okey, kau dah tak boleh dah main bola. Sekali orang main bola, dia nak main bola, tak boleh main bola. Dia kata, cikgu tolonglah cikgu. Saya janji cikgu, besok saya buat homework. Janji lah, janji. Tengok lepas main bola, balik tak buat homework juga. Tapi itu tak adalah, itu budak-budak lagi kan. Tapi kita kena didik anak-anak murid kita. Jangan janji. Janji is very, very heavy, very burden. Jangan kita berjanji, jangan kita bersumpah. Melainkan kita betul-betul buat, tuan-tuan dan puan-puan. So hati-hati. Wa idza wa'ada akhlafa. Ini kita kena pegang ni. Jangan sampai apabila berjanji ia nescaya menyalahi akan janjinya itu. Dan ketiga, iaitu wa idza atumina khana. Dan ketiga, seseorang yang apabila dipercayai orang akan dia, nescaya khianat ia. Apabila dia dah dipercayai, diberi satu amanah untuk dipegang, justru dia berkhianat. Ini dia tuan-tuan. Dia berkhianat. Ini macam mana? Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak boleh. Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai orang itu pecah amanah, berkhianat. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang pecah amanah, diberikan duit, pegang duit berapa bilion. Lepas tu kita boleh bawa solat. Orang jaga pegang bendahari persatuan, letak duit, dia urus duit bawa lari. Ciao, prum, finito, gone. Duit persatuan hilang 1 juta misalnya dia. Orang dia pergi mana tak tahu. Lari ke mana? Dia pergi duduk Singapura. Contoh dia. Ini bahaya dia tuan-tuan dan puan-puan. Atau dia pergi duduk Switzerland, tempat orang lari. Singapura mungkin dah tak boleh dah kot. Dekat dengan Malaysia boleh extradite dah. Tapi kalau dekat Switzerland kot kan sekarang. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Boleh lari bawa duit tolak. Contoh dia. Jadi kita berhati-hati perkara ini. Syahdan dan manusia itu terbahagi kepada 3. Jadi ini adalah 5 adab ataupun adab kita nak jadikan kawan tu. Kita kena perhatikan 5 ni tuan-tuan dan puan-puan. 5 adab yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Ditambah dengan 3 lagi yang kita terangkan baru hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Lalu kata mu'alif syahdan. Syahdan
dan manusia itu terbahagi kepada tiga. Ingat, manusia ini terbahagi kepada tiga. Pertama, misalnya itu seperti makanan yang tiada terkaya daripadanya. Jadi pertamanya misalnya itu seperti makanan yang tiada terkaya daripadanya. Jadi manusia ini macam makanan. Yang kedua, misalnya itu seperti ubat yang berhendak kepadanya itu pada suatu waktu. Iaitu sentiasa nak diperlukan, iaitu waktu sakit dan tiada berkehendak kepadanya pada waktu yang lainnya, iaitu waktu sihat. Maksud dia, ni saya akan terangkanlah satu-satu. Jadi pertama, misalnya itu seperti makanan yang tiada terkaya daripadanya, maksud dia sentiasa diperlukan. Bila-bila setiap hari manusia perlu kepada makanan. Jadi ada manusia itu memang dia sentiasa perlu. Jadi terkaya ni tak perlulah. Kaya kan, kaya itu berarti tidak berhajat. Jadi dia tidak terkaya. Maksudnya dia tidak akan terkaya, dia akan sentiasa diperlukan. Dia akan selalu diperlukan. Ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah misalnya itu seperti ubat yang berkehendak kepadanya itu pada satu waktu, iaitu waktu sakit dan tiada berkehendak kepadanya pada waktu yang lainnya, iaitu waktu sihat. Jadi ada pula manusia itu bila dia perlu, dia macam ubat. Ubat ni bila kita sakit, kita perlulah kepada ubat. Bila kita tak sakit, kita janganlah makan ubat kan. Kita tak perlulah kepada ubat. Jadi manusia pun ada macam tu. Bila dia perlu je dia datang. Bila tak perlu dia tak datang. Lebih kurang macam tu lah maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga adalah misalnya itu seperti penyakit, maka tiada berkehendak kepadanya itu sekali-kali. Ada pula manusia ini digambarkan atau dimisalkannya seperti penyakit. Bila misal macam penyakit ni, tak ada orang nak lah. Namanya penyakit. Tiada berkehendak kepadanya itu sekali-kali. Jadi namanya penyakit. Siapa yang nak penyakit, tuan-tuan? Tuan-tuan nak penyakit ke? Saya tak nak. Tak nak penyakit ni. Kan? Jadi adalah manusia tu yang memang orang tak nak lah. Orang tak nak berkehendak kepadanya sama sekali. Jadi, dan maaf. Okay. Dan lagi taulan itu terbahagi tiga. Jadi manusia ini seperti tiga ini. Sama ada dia sentiasa orang duk cari. Orang yang sentiasa duk cari. Lalu yang kedua ada yang kadang orang cari, kadang orang tak cari. Itu manusia. Dan ada juga orang yang tak ada orang nak lah kawan macam ni. Lebih kurang tak ada orang nak, orang tak sudi lah. Jadi ini adalah kita untuk mengenal tiga ciri-ciri manusia. Nak mengenal manusia. Kenapa kita kenal manusia, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita nak kena jaga diri kita, nak kena jaga, nak kena berhati-hati, tuan-tuan dan puan-puan. Manusia pada diri kita dan juga pada orang lain. Dan juga manfaat kita, misalnya kita ni yang mana? Orang yang sentiasa diperlukan oleh umat, pergi mana-mana orang cari. Ini contoh dia orang alim. Orang alim yang soleh dan ikhlas. Dia buat semuanya demi umat. Dia tak buat kecuali kerana umat. Jadi apa dia buat ni semua untuk umat. Jadi dia mendahulukan umat dia. So umat dia maksud dia masyarakat dia. Maka apabila masyarakat dia dalam keadaan susah, dia tolong. Apa masyarakat dia perlu, dia pergi mana, dan dia tidak mengambil imbal balik, tidak. Dia buat ikhlas kerana Allah SWT. Orang seperti ini, dia pergi mana-mana dicari orang. Alim, dia dicari orang. Pergi sini dicari orang. Semua dicari orang. Hadir wal hadir a'adzakumullah. Ini yang disebut sebagai orang yang seperti, boleh kita kata dia seperti orang yang pertama, sentiasa diharap diperlukan oleh masyarakat. So ada yang dia
Ada pula orang yang berada derajat yang kedua, iaitu dia seperti ubat ni. Bila perlu je orang cari. Tak perlu orang tak cari. Mungkin dalam kes kepakaran tertentu, dia ni perlukan lawyer. Lawyer tak pada setiap waktu, ada perlukan, dia datang. Ini juga boleh maknakan macam tu, boleh digambarkan seperti itu. Ada orang mungkin bila dia perlu je lah. So dia ada waktu-waktu tertentu. Pada waktu lain dia tidak diperlukan. Tapi ada pula ketiga. Ini orang semua tak nak. Penyangak, siapa nak? Pembunuh, siapa nak? Kalau dekat-dekat kang, masalah tuan-tuan dan puan-puan. Dia menjauhkan diri je lah. Tak nak lah teman nak dekat dengan dia. Jauh lah, lari lah daripada dia. Misalnya. Ini contoh. Penyangak misalnya. Lepas tu kita janganlah jadi orang yang ketiga. Kita nak kalau boleh hidup kita ini menjadi hidup yang penuh bermanfaat. Hadirin wal hadirat, dan lagi taulan itu terbahagi kepada 3. Jadi diteruskan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pada kali ini, iaitu menerangkan bahawa taulan itu juga, sahabat itu juga nanti ada 3 jenis. Yang pertama adalah taulan bagi akhiratmu. Sahabat yang akan menjadi sahabat kita di akhirat kita. Maka jangan engkau peliharakan di dalamnya itu melainkan agamamu. Jadi kita jaga agama kita dengan dia. Yang mana nanti di akhirat ni apa? Kita jaga agama kita untuk kita bersama dia di akhirat kelak, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dalam hal agama bersama, iaitu menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, taulan bagi duniamu, maka jangan engkau peliharakan di dalamnya itu melainkan perangai yang baik dan pekerjaan yang membawa kepada kebajikan. Contoh dia, ada orang yang bukan Islam menjadi sahabat kita di dunia ini, maka kita kena pastikan kita perangai kita yang baik, yang kita buatnya perkara yang baik, kita kena jujur urusan dunia. Kita bisnes, sahaja dengan bisnes, kita membawa kepada kebajikan, atau kawan bisnes kita, contoh kita buat benda dunia ni, kita buat benda yang baik sahaja, jangan buat benda yang buruk, sebab tak nak urusan duniawi ini menarik kita ke dalam api neraka. Ini yang kita tidak mahu di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini kita kena jaga betul-betul. Pastikan kita menjaga adab-adab ini. Dan yang ketiga adalah taulan berjinak-jinak dengan dia. Maka jangan engkau peliharakan di dalamnya itu melainkan sejahteramu daripada perdayanya dan kejahatannya. Iaitu kita kena jaga diri kita dengan kawan ini. Jangan sampai kita terkena. Iaitu kawan ini justru yang menarik kita, perdaya kita kepada maksiat. Perdaya kita pada berbuat perkara yang diharamkan, perdaya kita kepada perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perdaya kita untuk tambah menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena jaga diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kerana pada hari ini, macam saya bagi contoh pada minggu lepas, siapa nak anak dia kawan dengan penagih dadah? Sebab apa? Sebab takut nanti dia boleh tarik kita kepada berbuat maksiat. Nauzubillah min zalik. Bukan buat maksiat lagi, jadi penagih dadah. Nauzubillah min zalik, drug addict. Kita tak nak. Nauzubillah min zalik. Tak nak anak kita. So kita kena pastikan anak kita kawan dengan orang yang baik, anak kita kawan dengan orang yang benar. Itu kita kena pastikan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kena jaga diri. Sebab itu kita jangan biarkan anak kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku, jagalah anfusakum, diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian daripada api neraka. Kita kena jaga. Yang kita kena jaga diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita ada kawan, pastikan kawan kita yang baik-baik, dan jangan sampai kawan itu berjaya untuk menarik kita berbuat perkara yang maksiat. Nauzubillah min zalik. Ini perkara yang sangat susah untuk kita jaga, tapi kita kena jaga. Kita kena niat, bertekad dengan benar bahawa perkara tersebut wajib untuk kita jaga, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi ini adalah habis perbahasan yang panjang tentang adab-adab bersahabat yang wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita jaga, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu setelah itu kita ada adab penutup, iaitu penutup khatimah tentang adab bersahabat. Dan setelah
penutup adab bersahabat, barulah kita masuk kepada perbahasan tentang kesempurnaan pesanan terakhir Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana menjadi penutup daripada kitab Hidayatus Salikin, dan nanti ditutup oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani, yang dia tutup sendiri dialah. Yang dia tutup, dan setelah itu khatamlah kitab ini. Dan insya-Allah perkara ini kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.